Kat sini juga coach, kalau katakan dalam saya punya dalam saya punya webinar AKK Talk and Share, saya pernah buat male versus female. Jadi coach untuk faham atlet female ni, bila dia sampai puberty dia pun fat dalam body dari segi fisiologi akan bertambah. Bila fat bertambah, performance dia a little bit low. So coach jangan terlalu push bila dia orang sampai akhir balik, in the transition period tu, kalau nak ikut waktu tu dia develop dia punya tumbesaran dalam badan, baik dari segi organ dalaman ataupun organ luaran. So dekat situ akan berlakunya penambahan fat bagi atlet, bagi human ni as a yang bernama perempuan ataupun wanita. So kat sini kadang-kadang akan ada sedikit gap. You tengok sebab tu atlet lelaki umur 16, 17 tu waktu dia tengah naik best kan. Atlet wanita kalau antara umur 13, 14 tu you develop tapi kenapa lembab je saya nampak. Kat situ kadang-kadang dia berlaku je puberty dan coach kena faham on the physiology body pada atlet-atlet wanita. Okay. On di kemahiran kejurulatihan yang saya nak highlight di sini melibatkan conceptual, technical, pengurusan juga interpersonal. Okay, apa sebenarnya yang ada dalam setiap elemen yang terlibat dalam kemahiran yang saya highlight tadi. Iaitu yang pertama, lebih kepada kemahiran interpersonal yang melibatkan two-way communication. Saya short form kan ayat kat bawah two-way communication untuk nak coach lebih faham apa itu two-way communication. Dia ada dalam petak atas iaitu jurulatih perlu berusaha berinteraksi memahami perasaan dan kedudukan atlet. Letih lah saya ada 30 orang saya nak faham semua orang. Betul. Nak jadi coach bukan senang. So that is why you kena segregatekan kumpulan atlet ni untuk memudahkan you melaksanakan aktiviti-aktiviti ataupun training regime. Of course bagusnya juga you mix performance kan atlet ni, di mana atlet yang bagus bercampur dengan atlet yang kurang bagus. Tetapi in certain time you juga perlu asingkan atlet yang bagus ni untuk dia lebih bagus, otherwise dia akan jadi moderate saja. Alright. So yang kedua adalah keperluan atlet. Apa bentuk keperluan atlet yang diperlukan? Contoh atlet ni dari segi welfare, dari segi apa, coach mungkin menjadi orang tengah untuk hubungkan bagaimana you nak develop ataupun you nak mencari keperluan individu. Keperluan individu dan atlet ni merangkumi keperluan hakiki yang you nampak secara fizikal. Contohnya dia tak ada kasut, dia tak ada apa. You linkkan baik dengan parents. Kalau parent tak ada duit, okay macam mana you nak cari sponsor, so on. Tetapi dari segi keperluan lain, keperluan untuk fizikal, sebagai seorang atlet, you hanya mencapai 50% of your fitness. So saya bagi dalam masa 3 bulan untuk you buat intervention program, which is program yang saya bagi pada you. You boleh buat di rumah, MCO tak MCO pun boleh buat. So dekat situ lepas 3 bulan dan you test balik in term of dari segi fitness level yang merangkumi semua elemen, speed, agility and everything yang related pada sukan you. So kat situ juga adalah keperluan fisiologi yang melibatkan fitness yang diperlukan. Dari segi keperluan psikologi, apa keperluan psikologi yang dia buat? Saya puas dah ajar budak ni tapi budak ni tak faham. Kat situ berlakunya mungkin dia tak faham bahasa ataupun dialect coach. Macam mana nak memudahkan lagi, dan you kena minta atlet ni set apa dia nak by the end of your program. Kita walaupun atlet tu umur 12 tahun, dia mesti ada hala tuju dia. Coach saya nanti nak pergi MSSM. Tahun bila? Tahun 2022 saya nak pergi MSSM. So macam mana saya nak pergi MSSM kalau saya basic pun saya tak tahu ni. Super boleh tak ajar saya. Itu adalah benda-benda yang simple tetapi in a good way of macam mana kita buat secara lebih bagus. Alright, seterusnya on the cooperation and integration. Cooperation dan integration ni melibatkan atlet-atlet dalam mengurus dan bekerjasama di antara among athletes ataupun di antara atlet jurulatih dengan jurulatih lain, dan juga kita linkkan dengan ibu bapa, staff, kawan, media. Dan kadang-kadang atlet ni katakanlah seorang atlet di pick up dia menang Sukma 2022. Hasil daripada mana? Hasil daripada coach memanah contohnya. Macam mana you boleh menang
memanah bukan senang you baru berapa lama dah you training? Alah, saya baru training semalam. Hari ni senang. Jadi tak logik. So you kena groom dia orang. Sebenarnya susunan dia terima kasih kepada, biasanya dia orang akan cakap tau kalau depan media ni. Atlet akan berterima kasih kepada jurulatih, kepada majlis sukan negeri dia, kepada MSS dia, ibu bapa saya ataupun dia tak ibu bapa dulu pun tak apa. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya berjaya hari ini because of mereka. Itu biasalah untuk atlet. Tapi ada case dia dah menang kasut emas ni, Malaysia kan, menang kasut emas. Atlet dah tunggu ni. Ya apa ni abang ni nak cakap ni? So Radio FM tanya, macam mana you boleh capai this level? Very good lah you. Alah biasa je, training biasa-biasa je. Atlet kat luar ni, adik-adik kat luar ni semangat. Apa abang ni buat sampai dia dapat this level? Tapi by the end of the day, abang tu jawab, alah training biasa. Hello, this is luar biasa. Kalau tak, you takkan boleh simply dapat level tu. So benda-benda macam ni lah, kita perlu educate atlet-atlet kita. Kita perlu educate kita juga sebagai jurulatih untuk macam mana cara menjawab depan media. So adakah kita cakap kenapa atlet you kalah teruk pada kali ini? Saya pun tanya. Saya daripada Astro Awani, saya nak tanya pada jurulatih kenapa pasukan rugby dari pasukan rugby coach kalah teruk hari ni. Skor ni teruk sangat ni, sampai berbalas-belas je. Yang ni puluhan-puluhan dah, sampai ratus dah. Macam mana coach? Atlet saya pun tak bagus. Malah saya kalah. Mana boleh coach jawab macam tu? Coach mesti defend atlet-atlet. Of course you boleh memberi alasan yang bernas. Contoh alasan-alasan yang bernas tu, saya telah menurunkan atlet-atlet di second layer, memandangkan saya perlu merehatkan atlet-atlet pertama saya. Walau bagaimanapun sedikit kesalahan strategi yang saya buat, dan saya look forward untuk improvekan untuk sesi akan datang. Something like that lah, you bagi yang saya bukan yang terror lah, but bagi yang very good input yang tidak menjatuhkan maruah atlet, maruah your organisation dan juga maruah you sendiri. Sama juga dengan atlet, you kena ajar dia orang on the cara berinteraksi. Dan of course setiap dalam kemahiran-kemahiran interpersonal yang you buat juga, you perlu ada pencapaian objektif yang melibatkan key performance indicator dalam pasukan you. You target lah apa yang related yang boleh terlibat. Okay. Alright, kat sini untuk kemahiran teknikal ya. Kemahiran teknikal kat sini, of course the first one, you know better than me on the technicalities on your activity khusus yang you patut buat untuk sukan spesifik you. You perlu ada kemahiran berkaitan bidang kejurulatihan masing-masing, which is you upgrade yourself. Kalau you dah ada level 1, level 2, level 3, it's not only di Malaysia saja you boleh dapat, di luar negara pun secara online maupun fizikal selepas ni, improvekan diri. Dan kemahiran teknikal ni bukan sekadar khusus saja. Kadang-kadang bila you ada networking dalam group you, contohnya you dalam group rhythmic gymnastic, mungkin setiap 4 tahun dia akan bertukar code of point. Dalam code of point yang bertukar, you kena berbincang dengan jurulatih ataupun hakim-hakim pertandingan untuk cakap betul ke this code of point number 11 ni bertukar menjadi sekian-sekian. So itu benda yang ada yang kita tengok. Alright, saya nampak ada macam soalan tapi macam mana saya nak buka tepi Okay. Apa ni, saya pun tetapi sampai sekarang kita tengok komen coach atau pemain pro Malaysia semua below par. Sama ada khusus ini gagal memberi siapa yang bagi ni boleh tu saya tak, nanti mungkin saya boleh jawab nanti sebab saya tak faham soalan. Okay. Siapa ya? Boleh tanya secara this one? Mr. Muniandi. Yes. Mungkin boleh tanya. Oh, mic ada isu, sorry. Khusus ini gagal memberi impact atau mereka ambil setakat nak dapat paper aja. Apa maksud khusus ini?
sama ada kursus ini, apa kaitan Command Coach ataupun pemain pro Malaysia. Okey, pemain pro Malaysia ni yang dimaksudkan mungkin bola sepak kan? Kebanyakan bola sepak dia tak ambil directly course-course dengan ISN, AKK. Kebanyakan yang ambil dengan AKK ni coach-coach bola sepak yang diserapkan untuk diserahkan ke Majlis Sukan Negara NFDP ataupun mungkin dengan SUKMA yang peringkat pro-pro bawah Persatuan Sukan FAM, saya tak nampak 100% dia orang ambil course dengan ISN. Tetapi it's not only dengan ISN, dia penting untuk the way that dia bercakap dengan orang. Ini related kepada media tadilah. Okay. Yang saya maksudkan tadi lebih kepada macam mana coach deal dengan media bila coach diberi soalan-soalan. Dan perkara ni kenapa saya highlight sebab kita dulu pernah adakan khusus komunikasi, media dan komunikasi bersama kita punya professional athletes Sharon Wee sebab Sharon Wee adalah broadcasting orang. So inilah isu-isu yang berlaku apabila atlet ataupun coach malu-malu dan terlalu kontrol untuk nak highlight dan nak bercakap. Dan tapi pada masa yang sama, being a coach, kita tak boleh hentam association, kita tak boleh hentam Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara ataupun orang-orang sendiri, tetapi kita boleh cover up. Itu ada cara-cara dia lah yang very specific on the communication. Okay, thank you coach yang bertanya soalan. Okay, kemahiran teknikal tadi, okay, kemahiran berkaitan bidang kejuruteraan dan of course kita juga kena tengok on the asas yang kukuh berlandaskan pengkhususan profesional, pendidikan formal maupun pengalaman. Pengalaman ni kadang-kadang mengatasi semuanya yang ada depan mata tetapi kita juga perlu, kita tidak boleh menidakkan di elemen sports science and technology mengikut era semasa. Kalau you cakap kalau you katakan ada, okay, katakan you mewakili wilayah persekutuan, you punya atlet di level A, atlet Negeri Sembilan pun di level A. Apa yang membezakan atlet Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur adalah teknologi. Atlet Kuala Lumpur menggunakan certain teknologi untuk improve atlet. Sedangkan atlet di Negeri Sembilan just gunakan secara tradisional saja untuk improve dia punya level of athletes, level performance athletes. So maka kat sini advantage akan berlaku kepada level atlet di wilayah persekutuan. Seterusnya jurulatih belajar untuk memperolehi pengetahuan berkaitan melalui kursus, seminar. Inilah benda yang from time to time you kena improve and so on. Okay. Seterusnya, this is kemahiran pengurusan. Kemahiran pengurusan yang setiap jurulatih perlu tahu. Kenapa jurulatih kena tahu? Tak cukup ke kita dah ada kita dah ada pengurus pasukan, kita ada LO, liaison officer, cukuplah dia orang tahu. Tak, jurulatih kena tahu. Jurulatih kena tahu dari segi perancangan, masa latihan yang nak buat, jadual latihan dan pertandingan. Ni kalau katakan you pergi pertandingan, you kena tahu ni detail sebab apa? You nak pergi, contohlah, you nak pergi pertandingan. Apa yang you rasa selain daripada apa yang ada kat depan ni, facilities apa yang you perlu ambil tahu untuk atlet you tahu benda tu, agak-agaknya lah. Boleh tak kalau you nak pergi satu-satu competition tu berada di katakanlah berada di kawasan kawasan pedalaman tetapi dia ada stadium. Dia ada stadium ataupun dia ada mini stadium kat situ. Competition berlaku kat situ. Apa yang you perlu tahu? Apa yang you perlu rancang dalam kemahiran pengurusan kat situ? Boleh tak bagi-bagi feedback sikit? Agak-agak siapa nak bagi feedback kat saya? Mungkin Nur Wahyu. Boleh cerita sikit Nur Wahyu apa yang you boleh plan, satu ataupun dua. Apa yang you perlu tahu kalau you nak pergi competition, you kena buat apa kalau you dah sampai dekat area pertandingan tu? Safety. Okay, umatlah. Kalau daripada segi perancangan, kalau kita sampai di tempat pertandingan, kebiasaannya saya bawa murid lah. Pertama sekali akan memastikan
kawasan yang tempat kami pergi tu untuk kita letakkan aktif di tempat yang disediakan oleh penganjur. Okey. Kemudian mengemas peralatan mengikut keselesaan murid lah. Contoh kami macam memanah, kami diberikan satu kemah, kita susun satu supaya selesa untuk letak peralatan, tempat dan sebagainya lah untuk kita selesaikan bersama lah untuk murid penuh sekali. Okey. Memberi penerangan kepada atlet tentang schedule pertandingan pada hari yang kita akan lalui pada hari berkenaan lah. Okey. Siapa yang pertama, siapa yang kedua dan seterusnya lah. Hingga itu habis dan pastikan dia punya pemakanan, dia punya kita punya editing yang sudah untuk setiap atlet yang terlibat. Alright, thank you. Tadi Karthik nak bagi info. I said just safety. Safety is my priority. I think safety. Yeah. Okay, apa yang cakap tu semua tak salah. Betul lah. Tapi paling utama sebagai seorang atlet dan bekas atlet ataupun you pun sebagai seorang atlet dan bekas atlet dan sekarang dah jadi jurulatih. Perkara yang pertama, atlet. You dah ada semua benda, everything cantik. Tetapi paling utama adalah selain daripada fasiliti yang you nak tanding lah, toilet. Benda tu benda simple ya, toilet. Atlet akan cakap apa? Dia akan jadi tak tentu hala bila toilet tak bersih. Ada setengah atlet yang tak boleh pergi dengan toilet yang macam ni. So macam mana you find, mungkin you akan pergi one day before, you akan check dulu tempat and so on. Benda ni berlaku bila you berada di baik di dalam ataupun di luar negara. Kadang-kadang okay, atlet kita bila berada di luar negara, ada kat luar negara toilet tak ada air So biasanya coach akan cakap, okay, you bekal botol kosong, ambil air dan you boleh clean. Lepas ni then you bawa tisu or whatever it is. Dekat luar negara biasanya toilet hanya you flush dan you gunakan tisu saja. Ada setengah atlet kita tak faham. Itu benda yang tempat pertandingan. Dan perkara-perkara ni perlu dimaklumkan. Tapi saya percaya zaman sekarang ni kalau katakan you pergi serta tempat, toilet semua dah fully occupied dalam keadaan yang cantik dan andai kata ada setengah atlet dia tak boleh guna toilet cangkung, dia kena guna toilet duduk because dia ada knee injury and so on. Biasanya nearby akan ada petrol pump and so on. So kat situ you kena get ready lah. Kalau ada atlet-atlet yang kita tak tahu disability of atlet tu walaupun dia normal dari segi hakikat yang you nampak masa tu. Okay, so itu benda-benda yang you tengok dari segi perancangan sebelum you masuk pertandingan, tempat-tempat pertandingan. Okay, back balik tadi perancangan masa latihan ataupun masa jadual latihan and so on, jadual pertandingan and so on, dan you juga perlu melihat jadual pra pertandingan. Maknanya dia orang akan bagi kan satu hari sebelum jam berapa you dibenar tim daripada tim A U21 boleh turun training dalam masa sejam untuk sesuaikan keadaan dengan court ataupun whatever facilities yang ada sebelum masuk tanding. Okay, dan kalau bilangan peserta yang dimasukkan sini ni dia lebih kepada sesi latihan lah. Back balik yang saya cakap tadi, setiap jurulatih mesti ada ratio. Seorang jurulatih equivalence tu berapa saja yang you mampu. Jangan you pakai ambil je orang majlis sukan kata okay saya nak bagi 50 orang atlet ni, okay lah coach, okay lah tuan, 50 orang lah, mati all. So you kena make sure that you set your limitation. Mungkin you segregatekan kumpulan mengikut training age. Training age yang dimasukkan sini, kalau mereka di antara kumpulan umur, you akan set the kumpulan umur lah. Katakanlah you melibatkan atlet di bawah umur, kalau 7 hingga 9 tahun, ini adalah tahun pertama dia orang training, so you boleh setkan dia orang dalam satu kategori. Kalau dia orang dah ada dalam 10 orang atau 15 orang boleh buat set satu kategori. Tapi kalau mereka melebihi dan you kena pecahkan that kategori. Otherwise, you tidak boleh check yang detail dari segi yang saya tunjuk tadi on the penilaian one to one atlet tu memang very difficult nak buat untuk semua orang. Okay, itu bilangan peserta. Dan of course yang melibatkan implikasi keuangan. Implikasi keuangan ni melibatkan kalau kata pertandingan dengan preparation food, beverages, penginapan and everything,
Kalau katakan ia melibatkan training harian, adakah disediakan air, adakah disediakan whatever things yang related yang melibatkan implikasi keuangan, dan juga mungkin ada setengah-setengah atlet di bawah bimbingan coaches yang ada kat depan saya ni yang dapat allowance. So you kena ambil tahu sikit lah, bukan untuk kita nak sibuk nak tahu, tetapi kadang-kadang ini yang akan effect juga kepada performance. Kalau katakan atlet elite tak dibayar gaji, diorang ada kereta, ada komitmen. Kalau atlet di sekolah rendah, sekolah menengah ni mungkin okey lagi lah, but still you boleh tengok. Dan last kali of course tempat yang saya cakap tadi, tempat latihan yang kita tengok on di pra pertandingan, keperluan atlet juga, dan juga linkkan juga perkara-perkara ni dengan badan sukan. Dia ada 2-3 karakter yang boleh saya highlight kat sini. Kemahiran pengurusan ni dia berlaku di peringkat kalau you duduk di negeri dengan cara di negeri lah, kalau duduk di nasional dengan cara di nasional lah. Kalau negeri you di hire oleh Persatuan Sukan Negeri, dan pada masa yang sama pada masa yang sama you juga menjadi jurulatih kepada Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri dan Majlis Sukan Negeri dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri. So which one keutamaan yang you bagi? Kalau you cikgu, of course you akan keutamaan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri, tapi pada masa yang sama tak salah pun untuk you buat both parties. But kadang-kadang you hanya menggunakan seorang atlet saja. So itu adalah kemahiran pengurusan. Dan jurulatih ni sendiri juga, biasanya jurulatih akan minta equipment dengan Majlis Sukan Negeri ataupun Majlis Sukan Sekolah. Ada setengah jurulatih dia minta tak dapat. Lalas dia buat sendiri equipment, tapi dengan syarat back balik pada Kafiq cakap tadi, dia mesti diutamakan dari segi safety. Kita tak nak buat equipment, you buat je. Contoh yang saya ada dulu, arwah Coach Azam Baba, dia adalah coach polbok. Nak buat tilam polbok tu harga mahal kan, beribu-ribu. Sekolah dekat Jelai tak mampu nak buat. So dia kumpulkan tilam-tilam hostel tu, tebal tinggi. Lepas tu dia guna batang paik, dia cocok masuk ke dalam tanah dan dia buat satu kayu panjang untuk atlet nak cross ke atas. Yang dia beli yang betul-betul adalah polbok galah tu saja yang betul-betul. Yang the rest tu semua modification. Dan dia buat dumbbell menggunakan tong minyak yang zaman dulu tu kan, ada tong minyak kan, dia letak dan dia buat timah berat, dan that is a part of activity. Kalau di peringkat coach, di peringkat bawah, mungkin coach boleh menggunakan botol mineral, letak botol mineral yang this size tu, mungkin letak stand kat dalam pasir, ataupun you boleh letak air untuk modifikan benda tu. Saya dulu lalui tahun 2006 saya operate lutut waktu tu. Saya tak tahu waktu tu mungkin tak ada getah yang rubber band yang macam budak gym Rama selalu guna kan, budak memanah selalu guna waktu tu, mungkin saya pun tak tahu. So fizioterapis tu ajar saya cari getah tayar basikal tu untuk buat exercise. Sebenarnya itu adalah modification. You tak payah beli yang rubber band tu, beli mahal. Yang getah basikal you cari je kat kedai basikal, boleh tak bagi saya ni untuk saya buat exercise. Dan juga you boleh guna towel, you boleh guna macam-macam benda lah yang boleh membantu. Things yang related kepada modification untuk tujuan latihan saja. Okay, alright. Okay, kat sini kemahiran konseptual. Konseptual ni dia lebih efektif lah. Kalau you tengok pelaksanaan dia mudah untuk nak capai matlamat, tapi seorang coach yang very efektif dan very efficient, dia dah tahu. Maknanya orang cakap you jeling coach dah tahu dah apa benda nak buat. Dia automatic, dia tak perlu nak ajar introduction balik and so on. So dia tahu tugasan dan amanah yang diberikan untuk manipulate the situation. Itu adalah kemahiran konseptual. Dan dekat sini adalah sedikit struktur latihan yang mungkin secara tak langsung saya rasa coach dah tahu benda ni. The first one introduction, the second one warming up, lepas tu buat kemahiran ataupun teknik, skill dan teknik, lepas tu permainan, kena buat permainan, mini game and so on. Dan you buat evaluation dan of course recovery. Okay, kat sini saya just nak tanya je, cerita yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 semua coach dah tahu macam mana nak buat.
apakah bentuk recovery cooling down ataupun recovery session yang you boleh buat selepas heavy training? Boleh siapa-siapa share ideas, knowledge, apakah bentuk, apakah recovery sebenarnya? Ada tak siapa-siapa yang nak share saya? Saya tak petik nama lah. ID, tenung lama je ID tu. Mungkin ID boleh cerita contoh. Dia yang apa yang selalu sendiri buat lah. Just usually sekarang memang dah ada yang macam gun tu kan. Gun tu untuk otot kita. And then kalau dulu kat facility tadi kita ada ice, rendam kaki dekat ice kalau main football dulu. So yang tu one of the reason, not one of the way, rendam ice and then cold pack. Okay. Cold pack and then kita dah ada buat sikit flexibility and mobility . Alright. Okay. Itu recovery cooling down. Kalau dari segi recovery untuk atlet macam mana? Apa recovery untuk atlet? Atlet. You can do it by food, taking food. Recovery foods. By food. Okay. Yang lain-lain ada lagi tak? Makan dan tidur. Yes, very good. Yes. Vital. Makan protein. Makan protein Apa lagi? Yang atlet suka. Atlet kata aku tak buat apa-apa aku suka benda ni. Sport massage. Yes, exactly. Itulah antara recovery yang paling famous dekat ISN. So apa atlet kata apa? Saya penat-penat, heavy, saya nak baring ni orang picit-picit saya. Tapi recovery yang berlaku untuk setiap minggu ni saya tanya masyhur, sport masyhur sendiri bukan saya yang create. Dia kata maksimum massage yang boleh dibuat kepada atlet ni hanyalah setengah jam 2 kali seminggu saja, tak boleh buat setiap hari. Okay, sebab apa? Kalau tak muscle akan jadi too relaxing. Bila too relaxing dia nak start balik is not that cepat. So kat sini kepada atlet-atlet di bawah coach yang suka massage hari-hari ini lemau lah dia. So you kena control sikit benda tu dan dia tidak boleh massage yang kau nak ikut secara general. Dia cakap jangan massage lebih pada setengah jam lah. Dan kalau fokus kita massage upper body lah, lower body. Okay, nutrition element, that is why kita cakap kan kalau pergi bertanding tu pisang tu bertandan-tandan bawa pisang apa semua benda detail lah. Saya just nak share dari segi pertandingan, nutrition part ni very important. Kalau ada company ataupun mana-mana organisation yang ada duit sikit, you akan beli snack yang tu. Tapi snack yang tu mahal. RM10, RM15, satu snacking tu kan. You juga boleh ajar your athlete untuk buat snacking sendirilah. Contoh dulu saya ada coach Svetlana, dia ajar atlet rhythmic dia untuk makan walnut campur dengan sedikit biji rain, whatever biji rain sikit, lepas tu dia letak dengan madu. Lepas tu dia letak benda-benda yang menyebabkan kekacang. Benda tu adalah boleh bagi good this one, good fast recovery. Dan juga kalau atlet tu tengah-tengah main lapar, macam mana nak buat tengah-tengah main lapar? Masa saya berada di Sekolah Sukan Malaysia Pahang, saya ajar dia orang menggunakan cinnamon, bukan cinnamon stick, mati kalau cinnamon stick dia orang makan. Celery stick. Celery tu kita potong ikutlah whatever panjang yang you nak. I ambil peanut butter, letak peanut butter kat dalam, makan. Tapi tak semua budak boleh lah. Tapi sebenarnya benda tu bagi tenaga yang bagus. Beside pisang, beside you buat overnight oat, macam-macam benda lah. Overnight oat tu benda mudah tapi costing sikit, but very good untuk atlet. Okay, overnight oat. Dan of course recovery ni, masa recovery ni sleep pun very important. Di mana sleep ni kalau nak ikutkan yang saya tahulah, kalau nak ikutkan study yang pernah dibuat, sleep ni untuk atlet, untuk orang biasa 6.5 jam per day. Untuk atlet kalau yang betul-betul weekdays, sepatutnya atlet tu boleh pergi antara 7 ke 8.5 jam per day. Oh sorry, yang tadi tu per day
within a week, bukan weekend punya. Maknanya tengah macam kita ni weekend, weekdays macam kita bekerja kan. Weekend tu mungkin boleh lebihkan sikit lah. So itu antara benda-benda tak boleh overslap sangat pun tak boleh. Pada masa yang sama kita tak boleh dalam tidur kita pula of course kalau dari segi psikologi dia cakap apa? Sebelum tidur maafkan semua orang. Memang betul. Sebab kalau you tak maafkan semua orang, you thinking. Contohnya kat sini, saya ada ID yang bermasalah dengan saya. Saya thinking buat ID. Menyampahlah dia, esok aku nak bangun tidur, aku nak marahlah dia. So malam tu hantu ID tu akan datang. Roh ID tu akan datang. Maknanya you thinking, you penat. Sebab esok you nak buat presentation, contohnya malam tu you fikir. Bangun tidur you akan penat. So biasanya sport psikologi akan ajar sebelum tidur just release everything. Dan sekarang ni fenomena terbaru yang berlaku kepada atlet kita, susahnya coach nak kontrol bila dia mencintai telefon lebih daripada segala-galanya. Sebelum tidur dan kadang-kadang telefon tu pun terempak ke muka dia. So dia tidak boleh relax otak dia masa tidur. So that is why masa tidur tu sebaik-baiknya dia orang nak gelap cuaca, bilik tu tutup lampu. Kalau ada pun lampu kecil saja. Dia nak betul-betul you relax. Kalau tak, otak you masih berfikir. So you tidak melaksanakan recovery lah. Okay. Recovery yang bagus juga kalau you tengok dalam cycling dia orang gunakan ice bath ataupun contrast bath. Contrast bath kalau you tengok melibatkan recovery on the air panas dan air sejuk. Kita memang di ISM memang kita ada portable tu but very good. Selain daripada tu recovery yang cantik, tapi benda ni ada di beberapa tempat saja di Malaysia termasuk di ISM. Kita ada apa dipanggil ice lab. Kat ice lab kita tu dia ada 3 bilik. Bilik pertama yang you masuk suhu dia negatif 10, siapa jadi atlet tahu. Bilik kedua negatif 60. Bilik ketiga negatif 110. Dan bila berada di bilik yang ketiga negatif 110, you kena berada dalam keadaan freezing and so on dalam masa 3 minit. Tapi sebelum you laksanakan that procedure, dia akan check you punya tekanan darah, adakah you ni jenis manusia yang takut kepada sempit. So itu benda kita tengok. Dan trust me, bila you keluar daripada bilik tu, muka you akan merah, you rasa 10 years or 20 years younger than your age. Sebab dia memang memberi good impact. You imagine lah. Dan saya pernah, selain daripada bilik tu saya masuk, saya pernah pergi di luar negara, that was 2019, Alhamdulillah sebelum COVID. Saya pergi di Finland, minus 30, minus 30, saya berlari. Saya baru lepas operation tahun 2018. So sebenarnya sakit lah saya nak buat larian tu. Tapi because of cuaca tu sejuk, negatif 30, saya berlari dengan pakai muffler dan pakai snow cap. Saya berlari, saya rasa tak jauh lah. Saya berlari dalam 2 km. Saya tak rasa apa-apa sakit tu. So that is a miracle about ice. Itu negatif 30. Belum lagi yang you masuk negatif 60 tadi dengan negatif 110. Tapi itu yang buatan manusia. Yang buatan daripada Tuhan kita ni akan lagi good, bagi good impact lagi lah. Sejuk tetapi you feel better. You feel better lepas pada. Saya minta kalau peluang kita ada boleh keluar negara lepas ni, you pergilah duduk dekat negara-negara sejuk seketika, you pergi jogging. You akan tak rasa pun sakit. Sebab that is a recovery terbaik. That is why dalam masa within 24 hours, jantung boleh dipindahkan kan, letak dalam ais, boleh hidup lagi, letak dekat manusia lain. So itulah miracle yang Tuhan buat yang melibatkan ais.